Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kalau itu tanda ni ada surat 17 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم ayat itu 150. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kemana saja kamu pergi, kemudian haitsu kharajta, kemana saja kamu pergi, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya, supaya manusia itu jangan memberi hujah yang dibantahan atasmu, kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Mudah-mudahan ayat ini adalah ayat ulangan suruhan menghadap ke kiblat ke Kaabah pada waktu sembahyang. Ini pada satu ayat lepas ayat 148 dan 149. Walikulli wijhatun huwa muwalliha,
bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya. Fastabiqul khairat, dia akan menghadapinya, maka berlomba kamu akan mengerjakan kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, di mana saja kamu berada, niscaya Allah akan menghimpunkan kamu sekalian. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa di atas suatu. Itu ayat 148. Sambungan 149, Wamin haitsu kharajta fawajibaka tashaqqul masjidil haram. Jadi 149 diulang lagi pada 150. Wamin haitsu kharajta fawajibaka tashaqqul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Kemana saja kamu pergi berperang, hadaplah mukamu ke arah Masjidil Haram yang Ka'bah. Sesungguhnya yang mereka itu kebenaran dari Tuhan engkau, dan tidaklah Allah lana dan lengah dari membalas apa-apa yang kamu kerjakan. Wallahu ghafurun amma ta'malun. Jadi pada ayat yang 150 ini diulang balik penegasan kepada ayat yang lepas berkaitan dengan satu perintah supaya kita solat, seluruh tubuh badan kita dihadapkan ke Ka'bah, seluruh tubuh badan. Jadi dia tak boleh badan kita menghadap sana, muka kita ke lain. Benda-benda yang biasa kita buat dalam sembahyang, kadang-kadang mata kita tidak tumpu kepada tempat kita sujud, mata kita pusing kiri kanan, tengok-tengok orang pun tak boleh. Sebab dia merupakan satu kelalaian kita dalam sembahyang. Dada kita menghadap ke arah Ka'bah, yang sungguh-sungguh dada kita ini menghadap ke Ka'bah. Tubuh badan kita seluruhnya anggota bahagian hadapan ke Ka'bah. Sebab itu kalau kita sembahyang terpusing di dada, terpusing ke arah sana, walaupun muka kita sana, dada sana, muka sana boleh. Kerana dada terpusing, muka terpusing. Kalau tengah-tengah sembahyang tiba-tiba orang terempur kita, tolak kita, terpusing kita, lepas kita tegak cepat balik, hukum dia batal sembahyang. Sebab dada bila dah berpusing daripada Ka'bah, batal sembahyang. Itu sebabnya dada ni kena arah Ka'bah betul. Mungkin boleh terpanggil sampai sini, tapi tak khusyuk dalam sembahyang. Umpamanya orang sembahyang di masjid yang duduk tepi jalan. Bila masjid tepi jalan, dia bunyi macam-macam, bunyi ambulans, bunyi bomba, bunyi musim kebakaran ni, bomba banyak dah. Dia pusing muka tengok bomba tadi, dia nak pastikan nyonya tu bomba tu ambulans. Oh, bomba tu. Sekejap lagi bomba lagi, tengok lagi, tengok pusing tengok. Sembahyang sah lagi dah ada, tapi khusyuknya dah hilang. Memanglah tak khusyuk sembahyang, dah dengar macam-macam. Jadi sebab tu perintah Allah Ta'ala kata, ketika kita menghadap sembahyang, maka suruhan kita adalah Allah perintahkan untuk menghadap kepada kiblat yang di Ka'bah. Hal ini merupakan pembatalan hukum yang julung-julung kali dalam agama Islam. Inilah perlunya diulang supaya lebih berkesan, dan mereka itu akan bertambah kuat kuasanya. Dijalankan dengan tidak ragu-ragu lagi. Sebab perintah sebelum itu sembahyang Baitul Maqdis. Lepas tu arah batal yang Baitul Maqdis itu dia kata dimansuhkan kita Baitul Maqdis terus pusing ke arah Ka'bah. Maka 2 kali diulang untuk menguatkuasakan. Di samping itu tertolaklah semua hujah-hujah dan bangkangan orang-orang yang menentang perintah itu, iaitu orang Yahudi yang mengatakan Muhammad membawa agama yang berlawanan dengan agama kami, tetapi kiblat ikut kiblat kami. Ini yang ceritanya kita di masjid 2 kiblat, masuk kiblatain di Madinah tu ada 2 kiblat. Masjid ini kalau kita pergi kita akan ziarah di situ. Sebab orang Yahudi di Madinah ni kata Muhammad bawa agama kata berbeza dengan kami, tapi sembahyangnya ikut sama macam kami, menghadap ke Baitul Maqdis juga. Macam mana jadi itu? Maka Allah turunkan ayat ini, batal semua cerita-cerita yang dituhmahkan oleh orang-orang Yahudi tadi. Maka dengan adanya perintah meninggalkan Baitul Maqdis, kembali berkiblat ke Ka'bah, semua bangkangan mereka akan tertolak. Dan itulah berlaku hukum itu sampai ke hari kiamat, tidak akan berubah sembahyang kita menghadap ke Baitullah Al-Haram. Mana-mana pun. Jadi kita dah bincang yang lepas berkaitan dengan bagaimana nak menentukan arah kiblat. Kita sembahyang ni insya-Allah betul kan, nak dirikan surau di mana-mana masjid, kena panggil itu bahagian jabatan mufti biasanya yang menentukan arah kiblat. Ada jabatan kuasa ke, ada dia akan datang mengesahkan. Dia ada sijil, dia keluarkan ke sijil, mengesahkan betul arah kiblat ni betul. Kalau kita buat surau baru, dan kita takut nanti ada orang yang dia kata matahari dah berubah arah. Kalau berubah arah, kita pun kena arah Allah kiblat. Kita sembahyang ni ke matahari ikut kiblat.
Kan ada matahari dah sini sikit, so dia pun sini sikit. Macam mana dia tahu matahari tu? Dia minta tengokkan mata tu. Kita tak boleh sebarang-sebarang. Kalau dengar orang kata matahari dah berubah ni, kita tengokkan mata tak boleh. Dia kena tengok dengan ahli ilmu pakar dia. Macam orang tengok anak bulan. Perintah Allah Ta'ala kata, apabila kamu lihat anak bulan, maka berpuasalah kamu. Apabila kamu lihat anak bulan, maka rayalah. Jadi macam mana tengok anak bulan tu? Jadi siapa-siapa dia nampak anak bulan, puasalah Ramadan dah masuk. Jadi kita duduk keluar rumah, petang-petang dia tengok itu, oh nampak anak bulan. Jadi kita pun teruslah puasa. Habis yang tak puasa tu, dia kata, aku tak nampak anak bulan. Macam mana pula aku nak puasa? Maka hukum itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita ikut pemerintah dan umumkan besok hari bermulanya 1 Ramadan. Itu melihat anak bulan. Ini bukan kita yang tengok anak bulan tu. Ada pakar-pakar, ahli-ahlinya. Begitulah juga dengan keadaan kiblat. Cuma kita, kalau kita seorang-seorang, kita nak anggap bolehlah. Kita tak kena ke mana tempat nak arah ni, kita tengok berpandukan apa yang kita fahami. Baik, hukum menghadap kiblat ke arah Kaabah dalam sembahyang adalah wajib, tetapi ada beberapa perkara yang boleh menjadikan kiblat dalam sembahyang. Ada beberapa perkara kalau sembahyang kita tak boleh menghadap kiblat. Tapi pada hukum asalnya semua menghadap kiblat. Pengecualian ini pertama, pada masa ketakutan. Masa ketakutan seperti dalam peperangan ataupun dalam pelayaran yang mubah, atau untuk mengelakkan diri daripada bahaya kezaliman. Seseorang itu boleh sembahyang dengan tidak menghadap kiblat, iaitu dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sama ada ia sembahyang sambil berlari, dia boleh sembahyang sambil berlari, sambil menyerang ataupun berundur dari takbiratul ihram hingga salam, terus membaca bacaan sembahyang yang tanpa menghadap kiblat. Musuh duduk depan, ni arah kiblat depan ni, musuh duduk depan tu. Kalau dia sembahyang depan tu memang mengenal diri, Allahu Akbar, dia bagi dosa. Jadi boleh sembahyang sana, boleh marah sana, boleh. Sidatul khauf, sembahyang dalam keadaan masa takut, dalam peperangan, keadaan-keadaan itu dibenarkan. Sebab boleh ke mana-mana kita menghadap. Laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Jadi bukanlah dikatakan apa nama kita menyembah Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu berada di mana-mana sahaja. Masyriq wal maghrib, di antara apa nama timur dan barat, berada di mana-mana. Sebab itu walaupun dalam perang hukumnya sembahyang wajib, orang masuk penjara, masuk dalam penjara, tak ada apa dah. Orang cerita masuk dalam penjara dah lokap pun, lokap penjara kena pakai seluar pendek. Tak tahu setakat ni tak boleh masuk lagi. Jadi kalau seluar pendek macam dia nak sembahyang, dia kata hukum dia seluar pendek pun kena sembahyang. Habis kalau tempat ni kotor dengan dia macam mana, hukum dia walaupun hanya kita kena sembahyang. Habis kalau tak ada apa, hatta berbogel sekalipun, tak pakai apa pun, hukum dia wajib sembahyang. Habis nak keluar dia sembahyang tak boleh. Kalau keluar ke kamu, dia tak boleh, kita memang penjahat dulu lah. Penjahat sembahyang dulu. Kalau apa tak boleh nak keluar ni memang jahat dulu ni. Tapi dia teringat nak sembahyang, tiba-tiba mana tahu hukum dia, walaupun tak ada wudu, walaupun tak ada berpakaian, walaupun tempat tak bersih, wajib sembahyang. Begitulah kewajipan solat. Jadi tidak boleh dimaafkan waktu sembahyang dan masuk kena sembahyang. Sebabnya dalam keadaan apa sekalipun sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Bayangkan orang yang sembahyang syarat dia mesti bersih daripada 3 perkara: pakaian, badan, tempat. Pakaian kena bersih, pakaian tempat kena bersih, dan juga badan kena bersih, suci. 3 ni syarat asas. Tapi andai kata dalam keadaan darurah, maka ditepikan 3-3 ni, sembahyang tetap wajib dilaksanakan. Betul tengok dalam kitab, dalam ensiklopedia solat tu ada. Ada pergi kitab ensiklopedia solat. Tebal. Sembahyang berjemaah ketika berbogel. Semua bogel, imam bogel, makmum berbogel. Macam mana ni? Sembahyang ni jangan tengok ke bawah, ke atas semua. Macam tu. Waktu tahu rupanya sembahyang tu ada ni, ya, hukum ni wajib berjemaah juga, berjemaah. Subhanallah, itu kan ni yang tak bogel pun tak sembahyang. Yang duduk elok-elok, tak ada apa-apa masalah pun tak sembahyang. Macam mana dia boleh tinggalkan sembahyang begitu saja? Ini pentingnya. Sembahyang itu
pada masa ketakutan, maka dia boleh meninggalkan menghadap ke arah kiblat. Satu. Yang kedua, sembahyang dalam pelayaran ataupun menunggang di atas tunggangan, naik unta, naik kuda, naik gajah. Ini terkhas pada sembahyang sunat sahaja. Kalau sembahyang fardu tidak, sembahyang sunat sahaja. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam pelayaran dilakukannya sembahyang sunat sambil menunggang kenderaan. Tetapi jika sembahyang fardu, baginda turun. Adapun cara sembahyang sunat sambil menunggang itu ialah mula-mula dalam takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Selepas itu bolehlah menghadap ke arah mana yang nak dituju dalam pelayaran. Pada waktu rukuk dan sujud pula memadai dengan menundukkan kepala sahaja. Tidak payah mencecahkan dahi ke tempat sujud, tetapi tunduk kerana sujud hendaklah lebih rendah dari tunduk kerana rukuk. Macam biasa kita sembahyang terkusi. Ini umpamanya yang kita bimbang juga orang sembahyang. Orang nak pergi Mekah pun tak sembahyang ni. Naik tak betul-betul bang nak pergi Mekah. Dia kata nak sembahyang macam mana sini? Sedangkan dalam flight tu boleh sembahyang. Boleh sembahyang dalam perjalanan tu boleh. Kalau bangun pergi kat belakang tu, siap boleh sembahyang berjemaah lagi. Saudi Air insyaAllah luas begitu. Dekat dengan ruang toilet belakang tu lapang, boleh sembahyang. Berjemaah boleh sembahyang di tempat. Habis mana nak menghadap kiblat? Mana arah kiblat? Dah, kan nak pergi Mekah tu. Nak pergi Mekah tu kiblat lah tu. Allah tak sembahyang tu. Jadi dikatakan sembahyang dalam perjalanan ini, dikatakan dalam pelayaran ini sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, baginda akan turun ke bawah. Umpamanya kita dalam musafir, kita dah biasa amalkan sembahyang sunat witir, sembahyang sunat witir, kita dah biasakan sembahyang sunat duha, kita dah biasakan sembahyang sunat apa saja sunat. Tapi kita dalam musafir, dalam perjalanan musafir ini kita sembahyang fardu lah. Sembahyang zuhur asar pun jamak, ini tak pula nak sembahyang sunat, tak sempat. Jadi boleh dilaksanakan sembahyang sunat itu ketika kita sedang memandu kenderaan. Sambil pegang steering tu, Allah Akbar. Yang sunat ni, sunat witir. Yang ringkas, satu rakaat pun boleh. Sebab kita dah biasa amalkan, jangan tinggalkan. Tapi nak angkat takbir dah. Allah Akbar, angkat takbir, siap pejam mata lagi, bom, lepas sana. Oh, pandai sekali. Tak payahlah angkat tangan. Pegang je steering tu, Allah Akbar. Naik motor boleh sembahyang sambil naik motor. Allah Akbar. Sembahyang. Jalan yang lurus lah, jalan ponang-ponang, tugas berokok ponang. Macam mana dia dapat ni? Sampai Allah Alhamdulillah. Agak-agak lah tempat yang jalan lurus, di highway yang tenang. Sembahyanglah. Tu kalau kita sedang memandu. Kalau kita duduk sebelah lagi, kita tak ada masalah. Tapi kita dah duduk lah macam biasa lah. Jangan tak duduk lah, duduk siap-siap ni. Kita sembahyang Allahu Akbar, kita rukuk, subhanallah, alhamdulillah. Rukuk sikit-sikit lah je, duduk teruk tau. Kan? Sikit-sikit, subhanallah, alhamdulillah. Mata je lagi tanda. Tengah-tengah tengah break, Allahu Akbar, break pula, break, tekan minyak, semua lah. Kasut kita kalau dia disangkakan rasa ada najis, buka kasut. Kasut tu buka, jangan pakai kasut. Tekan kaki biasa je, bawa kereta. Salut kereta. Inilah solat. Sampai dalam kenderaan pun boleh sembahyang sunat yang kita biasa amalkan. Kita tak ada sebab kita nak balik malam raya. Okey, malam raya jalan jam. Orang selalu tinggal tarawih dalam malam raya untuk balik kampung. Subhanallah. Padahal kalau dah dia belajar, kalau dah dia tahu daripada perjalanan daripada Melaka nak pergi mana? Balik kampung mana? Pahang, Kedah, Johor, Perak. Balik silakan. Sampai ke rumah dah sembahyang tarawih, dah siap dah. Kok mana sembahyang? Dari dalam kereta. Kok ni sesat apa tu? Yang kata sesat tu dia tak belajar. Siap boleh berjemaah lagi tu. Siapa imam? Driver imam, makmum sebelah rumah. Anak-anak belakang. Amin. Amin. Anak-anak belakang. Jemaah. Sembahyang sunat tarawih 20 rakaat selesai. Allah. Tak ada jalan je, biar ada je kita tarawih tu. Allah. Dah wuduk siap-siap semua dah. Dekat dengan petrol pump. Dah siap wuduk semua, masuk kereta. Okey, kita ready, kita sembahyang tarawih. Allah. Bahkan suara ni ilmu. Tapi ingat sembahyang sunat je. Jangan baca dengan lurus, main asal sekolah kereta pada pagi. Itu confirm sesat. Dalam pelayaran dengan menunggang di atas tunggangan, ini terkhas pada sembahyang sunat sahaja. Junjungan Nabi kita SAW ketika dalam pelayaran dilakukan sembahyang sunat. Caranya dia kata masa takbir itu saja, menghadap kiblat. Ni kalau bisa kata kita dalam kapal, kita tahu arah kiblat sana, kita tempat takbir Allahu Akbar.
Lepas tu kapal tu pusing. Tak payahlah kita pun pusing pula. Dia pun betul kiblat pula. Biarlah dia pusing-pusing. Masa takbir pertama saya, kalau kita boleh cari arah kiblat. Kalau kita tak pasti arah kiblat mana, silakan mana-mana arah saja, Allahu Akbar, jalan terus. Tak payah tak tangan sini, tak, macam biasa saja. Macam biasa saja gini. Saya pernah sembahyang dalam kapal. Kita sembahyang dalam kapal ni. Dia sembahyang dalam kapal ni semua tak tengah laut. Tanya lah, kapal tengah laut, tapi bukan kat bawah ni, sembahyang kat atas tu. Ke atas ni. Jadi angin. Allahu Akbar. Tengah-tengah nak rokok, ombak. Ini kalau rokok lagi, junam ke bawah tu dia. Tengah sembahyang maghrib dengan kapten berdua semua. Rupanya suasana dia rasa lain. Di tengah-tengah lautan. Masa itu kita berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah jadilah lagi. Selamat kejadian kita. Masa itu kita tahu bahasa besar, kita tawakal kepada Allah. Jadi pada mula takbir itu sahaja kita perlu menghadap kiblat. Selepas itu bebas ke mana-mana, kalau kita boleh dapat arah kiblat. Tapi kalau kita dalam perjalanan kita tadi, dalam perjalanan kita di highway, itulah jalannya, takbir Allahu Akbar sembahyang. Ini pengecualian daripada menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, pengecualian yang boleh meninggalkan kiblat dalam sembahyang dalam pelayaran dengan berjalan kaki. Maksud dalam musafir jalan kaki juga terkhas pada sembahyang sunat sahaja. Seseorang itu boleh sembahyang sambil berjalan ke arah yang ditujunya dengan tidak menghadap kiblat pada masa berdiri dan tahiyat sahaja. Tetapi dalam menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram, rukuk, iktidal, dua sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini semua dalam keadaan berjalan. Sebab orang dulu musafir jalan kaki. Mengendarai kenderaan pun dia bawa kenderaan dia pula muntah. Misalnya bukan macam kita naik kereta. Kan? Jadi dalam keadaan berjalan kaki itu dia boleh sembahyang. Dan ini pengecualian juga daripada menghadap ke arah kiblat. Tetapi hendaklah menghadap kiblat pada masa takbir ihram. Takbir menghadap kiblat. Masa rukuk menghadap kiblat. Sami Allahu liman hamidah, iktidal kiblat. Dan duduk ada bersujud menghadap kiblat. Ini semua arahan-arahan yang dibenarkan ketika kita berjalan. Silakan. Masa berdiri tak payah. Masa takbiratul ihram sahaja. Lepas tu masa rukuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, jalan. Rukuk mana kiblat, Allahu Akbar, rukuk balik. Ini kita tak rasa kan? Tak pernah buat kan? Kita nak buat tak besar-besar, betul nak buat berapa bulan itu. Benda ni ada dalam fiqh. Bila dalam fiqh, kemungkinan macam ni, wallahu a'lam. Nur orang yang tengah perang. Sebab tu ada silatul khauf sembahyang ketika dalam keadaan takut. Orang tengah perang, hukum dia kena sembahyang juga. Tuan-tuan nak belajar sembahyang sakit masa bila? Masa bila nak belajar sembahyang masa sakit? Dah sakit kau nak belajar sembahyang? Nak belajar sembahyang sakit masa sihat? Aku try sembahyang duduk macam mana? Sembahyang sunat lah, jangan sembahyang fardu duduk. Sembahyang sunat duduk. Sebab nak belajar sembahyang masa sakit. Duduk. Nak duduk macam mana duduk boleh. Nak duduk tahiyat awal boleh, itu yang terbaik. Ataupun nak duduk bersila boleh. Allahu Akbar. Sembahyang sambil duduk. Allahu Akbar. Sambil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Kalau dah sakit besok, aku nak belajar sembahyang, susah. Banyak orang nak tanya, macam mana ustaz ni nak tayamum? Nak duduk hospital lah orang tanya macam mana nak tayamum. Macam mana nak jawab? Ada dekat orang yang tak belajar, yang tak tayamum ni, orang yang sakit sendiri yang dia boleh. Sebab tu kena belajar masa kita tengah sihat ni. Oh, kalau sakit sembahyang begini. Sembahyang mengiring, sembahyang sambil terlentang. Macam mana kepala naik ke atas? Allahu Akbar, sampai Allah dah. Sampai dah terlentang pun wajib sembahyang. Sembahyang satu saja yang tidak yang boleh meninggalkan sembahyang apabila hilang akal. Selagi akal ada, hukum dia wajib sembahyang. Biarpun sakit tahu macam mana pun, akal ada tak? Akal ada sembahyang. Tapi orang sakit ni kadang-kadang dia marah. Jadi dah sembahyang ni, pun tak tahu aku sakit. Sebab sakit kita nak peringatkan dia ni. Kalau dia sihat, dia boleh pergi sendiri. Mari saya tolong. Kita pergi ziarah orang sakit, kena tanya begitu. Dah sembahyang dulu tadi. Kadang-kadang nak tanya pun sensitif no. Orang sakit macam-macam, dia tahu marah je. Dia bukan dia tahu nak sihat. Masa sakit ni lah yang lagi banyak kena sembahyang. Masa sakit lah lagi banyak kena pegang tasbih, zikir kepada Allah Ta'ala. Masa sakit lah lagi-lagi kita kena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau masa sakit pun tak boleh dekat dengan Allah Ta'ala, masa bila lagi? Allah dah bagi dah sakit ni untuk dekat dengan Allah. Makin dekat, makin dekat, makin dekat.
Ini hebatnya Islam. Sebab kalau Allah nak ambil pun, ketika itu dia waktu yang sangat hampir dia dengan Allah Ta'ala. Terasa pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada lain. Dia bukan bergantung kepada doktor, bukan bergantung kepada ubat, tapi bergantung kepada Allah. Doktor ikhtiar, ubat ikhtiar, semua yang dibuat doa semua ikhtiar, solat adat ikhtiar, tapi yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergantungan kita mutlak. Itu satu orang haji, dia kena operation jantung, buat bypass. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah rasa dapat zikir, dapat wirid sampai 300,000, 100,000. Masa bila? Masa saya nak masuk operation. Masa jantung dah terlentang tu dah, nak operation dah masa tu, saya tak fikir apa dah. Saya zikir sahaja, dia kata. Masa tu lah Allah bagi saya dapat sampai ratus-ratus ribu saya dapat zikir. Sekarang masa sehat ni dah dapat 1,000 bayar. Bukan 1,000, 33 nak wirid zikir pun payah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ni tengah sihat pun kan. Kalau dah kaki terangkat itu ikat kat katil dah besok baru nak zikir, macam mana? Tengah sihat ni lah yang kita nak sujud rokok. Kalau besok sujud dah tak sampai ke tanah, apa rasa sujud lagi lah? Nikmatkah sujud kalau tak sampai ke tanah lagi? Tak rasa tak? Ni tengah sihat sekarang ni lah nak kena buat. Nak rasa rukuk, nak rasa semayang tasbih, nak rasa semayang sunat-sunat yang awadi, nak semayang sunat qabliyah, ba'diyah, buatlah semasa sihat. Kalau dah sakit besok kamu nak bangun tahajud malam-malam, tak seronok lah. Tahajud itu terpaksa sebab dah tak boleh tidur malam. Apa nak buat malam tak boleh tidur, semayang lah dia kata. Padahal masa sihat ni tak teringat pula. Masa sihat ni dia teringat tom yam. Pukul 2 pagi boleh pergi kedai tom yam lagi. Lapar, dia kata, jom kita kena roti canai kat simpang. Roti canai, dia terlupa nak tahajud. Allahu Akbar. Jadi ambil kesempatan masa sihat ni, kita kena speed. Masa laju kan, terlalu pantas. Kalau kita fikir-fikir, tengok keadaan hari Jumaat, baru dia minggu lepas Jumaat, hari Jumaat dah Jumaat pula besok. Saya rasa macam baru ni saya datang ni, hukumnya dah lama dah tak datang. Allah Akbar. Ni Allah Ta'ala bagi kepada kita kesempatan begini, kita cepat kena ambil. Di antara sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Lepas maghrib, lepas isyak, kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, kita ganda sunat. Bagus, alhamdulillah. Dibandingkan dengan sembahyang sunat witir, yang mana lebih afdal? Afdalnya witir lebih afdal daripada qabliyah ba'diyah. Tapi yang kita duk rajin buat qabliyah ba'diyah, witir kita tinggal. Padahal afdal witir. Di antara witir dibandingkan dengan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, mana lebih afdal? Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal daripada witir. Tapi tu nak bayang mana satu ni? Semua sekali sapu kabeh. Kenapa kita rajin qabliyah ba'diyah? Sebab sembahyang ramai-ramai di masjid, di surau. Semangat kita. Sembahyang sorang-sorang, Allah, sorang-sorang dia malas lah. Nak qabliyah ba'diyah ni malas sungguh. Jadi lihat. Tu kan? Kena buatlah, kena paksa diri. Tak apa, ada orang kata Allah sembahyang sunat. Jalan dia. Nanti malam, witir, jangan tinggal. Sebab dia afdal daripada segala sunat-sunat yang ada. Rasulullah SAW tak pernah tinggal sembahyang sunat witir. Ini pesanan Nabi. Paling malas, hampat menyerah. Tak lalat sangat-sangat dah. Duduk, dah duduk atas katil dah. Pakai kelambu tak tidur. Pakai kelambu kan panas. Dah duduk atas katil dah, mata talangan yang buka dah. Ambil wuduk siap-siap. Nak pakai apa pun tak ada, ambil selimut tutup. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baca Fatihah dia, mata dah pejam tak? Allahu Akbar. Sami Allah manis. Sembahyang duduk atas katil, tak larat ke tak? Sujud, boom. Sami Allah, Allahu Akbar. Tahiyat akhir, apa tahiyat akhir? Dum, terlentang terus. Tak apa. Tak larat macam mana pun, jangan tinggalkan witir. Buatlah. Sebab dia afdal, Nabi tak pernah tinggal. Ya Allah, berapa lama kita tak buat witir? Berapa lama kita tinggalkan, kita abaikan witir? Sedangkan Nabi kata witir ini peranannya sangat besar dalam hidup kita. Sama ada nak buat sebelum tidur ataupun nak buat selepas bangun tidur, silakan, dua-dua boleh.
Itu kita tanya, kalau witir ni kan penutup. Kalau buat penutup, nanti nak sembahyang tahajud macam mana ustaz, nak kena buka balik ke? Dia bukan macam buka pintu, tutup pintu. Sembahyang je lah, tahajud selesai. Habis nak kena sembahyang witir balik tak? Kalau rajin, buatlah. Caranya macam mana? Yang tadi kita sembahyang 1 rakaat. Kita bangun pukul 3 pagi, kita sembahyang tahajud. Ataupun pukul 5 pagi pun sempat tahajud lagi. Lepas tahajud, kita buat 2 rakaat, kita teringat nak tutup witir pula. Jadi kita boleh buat 2 rakaat lagi witir. Artinya bukan witir 2 kali. Witir tadi dicampur dengan yang 1 pada malam tadi. Tadi 1, jadi kita buat 2, jumlahnya 3 rakaat sembahyang witir. Bukan witir 2 kali. Ini tidak ada witir 2 kali satu malam, tak ada. Jadi tadi kita buat 1, kita nak cukupkan dia 3. Silakan. Boleh. Kalau tak nak buat, okey pun boleh. Dah selesai dah. Sebab takut tak sedar. Nanti tengah malam boleh jamin ke tersedar. Dengan cuaca panas ni, badan letih semacam ni, baru lepas tengok bola apa tadi, kalah pula tu, tak bangun tahajud malam dia kata. Lagi sebelum tidur selesaikan. Siti selesai. Kalau nak bangun tidur boleh juga selesaikan itu, tak ada masalah. Bila bangun daripada tidur, Nabi kata mulakan dengan solat-solat yang ringan. Solat-solat yang ringan. Buatlah. Tuan-tuan, ini satu anjuran yang kita boleh buat. Kita biasa sembahyang tasbih di tengah malam. Tak pernah kita buat tasbih awal-awal. Tasbih pukul 3 pagi, qiyamul lail bulan Ramadan. Sebenarnya tasbih boleh buat lepas maghrib ni. Jadi saya nak cadangkan mana-mana surau, mana-mana jemaah. Kalau kita anjurkan sekali malam itu kita sembahyang sunat tasbih sahaja. Lepas maghrib umumkan satu taman, satu kampus semua umumkan, tuan-tuan datang ramai-ramai, malam ini kita akan buat sembahyang sunat tasbih. Apa hebatnya tasbih tuan, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebagai ulama kata Allah ampunkan 10 dosa-dosa kita dengan kita sembahyang sunat tasbih. Ni malam tu lepas maghrib, selesai milik zikir semua, kita start sembahyang sunat tasbih berjemaah. Best anjuran surau kita. Ni yang kita tak nak buat lagi. Kita dah buat tengah malam pukul 3 pagi, kita boleh ingatkan kena tasbih lagi pukul 3-4 pagi. Itu yang tasbih, tak bangun-bangun tu. Dia punya sujud subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai mana tadi salam, dia tak bangun-bangun dia. Punya tasbih terus macam ni. Dah letak. Bagus. Lagi bagus pukul 3-4 pagi tak masalah. Tapi boleh kita permudahkan. Lepas kita nak latih masyarakat, nak latih orang ramai, kita ajak untuk sembahyang. Anjurkan satu program lepas maghrib buat sembahyang sunat tasbih. Ramai-ramai tasbih. Habis kita sunat tasbih, sembahyang isyak pun sampai. Orang tu sembahyang isyak. Lepas isyak, malam tu sebenarnya kambing lah seekor. Buat makan-makan ramai-ramai. Program apa kat surau tu? Sembahyang tasbih je. Sembahyang tasbih pun orang buat. Tak pernah dengar? Belajar. Kalau belajar baru tahu, Masya Allah, umumnya seronok. Kita masa bila kita nak ajak jemaah ramai-ramai kat surau ni untuk sembahyang sunat selain daripada tarawih, berapa ramai orang terperangkap dek syaitan pada bulan Ramadan. Kata ulama, kita tertipu kerana dek syaitan pada bulan Ramadan. Macam mana? Orang datang sembahyang sunat tarawih berduyun-duyun, penuh melimpah ke bawah-bawah, sedangkan sembahyang itu statusnya sunat sahaja. Kenapa orang tak sembahyang, datang sembahyang fardu isyak berlimpah-limpah sampai ke bawah? Ini fardu. Nampak tak kita tertipu dekat mana? Terpedaya kat situ. Kita punya semangat nak sembahyang tarawih, Masya Allah, semua keluar lepas maghrib buka puasa, keluar bersiap nak pergi sembahyang sunat tarawih. Beria-ria bersiap. Sepatutnya sembahyang sunat isyak, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang isyak, itu yang berduyun-duyun orang datang. Itu fardu. Nilai dia 70 kali kita sembahyang sunat baru sama dengan satu sembahyang fardu. 70 rakaat sembahyang sunat baru satu fardu nilai. Bayangkan. Ini kita terpedaya dengan keseronokan sembahyang sunat tarawih, sedangkan sunat yang fardu kita tak begitu persiapkan. Kita persiapkan sembahyang hari raya.
sembahyang sunat akhir raya. Allah, baju Melayu tempah. Belum masuk bulan raya dah tempah dah baju Melayu. Nak pakai sembahyang akhir raya. Sembahyang raya tu ada kot sampai setengah jam dia buat. Samping baju Melayu, cari butang. Mana butang baju Melayu tempah? Cari butang berapa kali pergi tu tempat supermarket tu. Pergi cari tak tempat 2 minggu cari butang tak kena je. Tak match dengan baju, tak sesuai, tak kena. Nak cari butang baju. Subhanallah. Tu belum cari songkok ni. 6 kali Taman Cepaka patah balik tak jumpa songkok yang kena. Pergi berjalan sampai buah sampai bila nak cari songkok satu je. Nak sembahyang sunat je. Subhanallah. Sedangkan statusnya sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Kenapa orang tak bersiap sungguh-sungguh sembahyang fardu Jumaat? Sepatutnya fardu Jumaat itulah yang kita kena persiapkan. Allah bagi raya itu setahun sekali. Ni Jumaat tiap-tiap minggu kita kena bersiap. Maka ni kita dah belajar ni sunat hukum dia. Kalau kita tak ada baju putih, simpan satu baju untuk pakai Jumaat pada putih. Sunat. Standby kalau baju tu selai je pun kalau pakai hari raya kotor tak sempat, simpan baju. Isteri, rumah bagi tahu, bang ni baju putih pakai Jumaat. Kita cinta Rasulullah, kita kasih Rasulullah, kita bangun dia maulid Rasul. Mana buktinya? Buat yang Nabi suka. Yang Nabi suka pakai baju putih Jumaat. Persiapkan sungguh-sungguh hari Jumaat. Bangun dengan potong kuku pada hari Jumaat dah selesai, bersihkan diri kita. Cabut bulu-bulu yang Nabi pesan, cukur, bersihkan semua hari Jumaat. Macam kita siap hari raya tadi. Ini hari yang Allah bagi setiap minggu kepada kita. Tapi kita persiapkan hari raya, subhanallah, lebih hebat daripada hari Jumaat. Nampak tak? Kita terpedaya dekat situ. Jadi bila kita dah faham ni, rupa-rupanya banyak perkara-perkara yang kita boleh perbaiki dalam diri kita, insya-Allah. Sama-sama kita kena perbaiki. Azam dalam diri kita, kalau apa pun yang paling hebat, pakaian yang pada hari Jumaat tidak setanding dengan baju berwarna putih pada hari Jumaat. Mahal macam mana pun baju kita, cantik walaupun warna dia, tapi paling Nabi suka baju putih pada hari Jumaat. Di semua orang. Kita tengoklah kalau orang-orang yang ada ilmu, yang faham dengan agama, cinta sunnah Nabi, dia akan siapkan hari Jumaat putih dia pakai. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau hari Jumaat tengok Islam semua putih semua, macam mana rasanya? Pergi masjid putih ya, subhanallah, rasanya macam mana? Tak ada warna-warni kan, warna hijau, merah, biru, kuning, coklat. Ikut tanda baju t-shirt tu pun ada, Ajinomoto ada tulis kat belakang pun ada. Tu yang sewakan UPI punya baju pun pakai juga. Ikut dan bajunya. Apa kita, sedangkan nak pergi kerja ada uniform. Ada uniform untuk kerja, ada uniform nak pergi bersukan main. Uniform untuk sembahyang kena betul standby. Ikut tanya baju apa nak pergi standby, nak pergi sembahyang. Subhanallah. Salah kita kat situ. Baik, semua ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah, oleh agama dengan penuh bertimbang rasa. Yang mana kemudahan-kemudahan dalam kita meninggalkan menghadap kiblat tadi, kemudahan ini adalah sebab dalam agama yang penuh dengan bertimbang rasa supaya undang-undang agama sentiasa dapat dijalankan dan terpelihara pula dengan baiknya. Senang, agama ini sangat mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Hanya orang-orang yang berdegil sahaja telah masuk golongan orang yang aniaya. Janganlah takut kepada hujah-hujah dan banggakan-banggakan mereka, tetapi takutlah kepada Allah dengan menurut perintahnya. Nescaya dia akan sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk dan terhindar dari jalan yang sesat. Nabi kata, Allah kata, siapa yang ikut perintah Allah, jaminan Allah itu Allah akan jaga dia. Allah akan memberi petunjuk kepada dia. Allah akan hindar dia dari jalan sesat. Sekarang kita cek diri kita. Aku ni berada jalan yang betul, lurus, ataupun aku ni tengah sesat. Untuk tahu jalan yang lurus, dia kena ada pedoman. Pedoman apa yang guide dia untuk lurus jalan yang betul. Dah nampak pedoman, dia kena ada lampu yang menerangi dia, baru nampak jalan. Pedomannya adalah Al-Quran. Selagi kita tidak ikut Al-Quran, selagi itu kita sesat. Dah ada Quran, ya, tapi lampu pula tak ada. Tak suruh macam mana? Lampu itu adalah ilmu.
Sebab itu kata Imam Malik radhiyallahu anhu, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Lagi banyak ilmu kita ada, lagi banyak cahaya dalam diri kita yang akan menerangi jalan kita supaya lurus. Disebabkan kita tak ada ilmu lah, maka kita duduklah gelap. Bila kita duduklah gelap, kita rasa kita betul ikut pedoman. Pedoman macam mana dalam gelap? Tak betul jalan kita, sebab kita kurang ilmu. Sekarang orang bising pasal orang lain gunakan kalimah Allah, Bible dalam bahasa Melayu. Orang-orang Kristian bercakap di sana sini, mereka pun nak gunakan Allah juga. Kita bising, wah Islam Allah. Tuan-tuan, kita bagi contoh ni. Kita dengan ambulans, siapa laju? Mana ada ambulans? Kita dengan ambulans siapa laju? Kita laju ke ambulans tu laju? Ambulans tu laju. Sebenarnya ambulans tu tak laju, sebab kita bagi laluan, betul? Kalau kita pecut, kita laju lagi per ambulans tak? Nanti besok laju per ambulans, kita lawan speed tu, siapa laju? Jangan buat pasal. Dia punya no, kita pun zoom bagi tepi. Bila kita bagi laluan, nampaklah dia laju. Sebenarnya dia tak laju pun. Macam itulah kita dengan orang Islam. Kita nampak dia hebat, bukannya dia hebat, sebab kita bagi laluan supaya dia hebat. Kita yang menjaga diri kita lemah, kita menjaga diri kita jahil, kita menjaga diri kita tak nak taat pada perintah Allah. Akhirnya kita kelihatan lemah. Kita tak lemah, kita hebat, tapi kita bagi laluan kat dia. Buatlah, tak apa, serius, jalanlah. Akhirnya orang mempermainkan Islam. Inilah Nabi kata, akhir zaman Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Semua orang nak cari, semua orang nak tarik, semua orang nak ambil. Sana sini orang ambil. Ni Islam di akhir zaman. Tak usah mengeluhlah. Tak payah kita mengeluh. Kita kena bangkit jadi umat Islam yang berkualiti. Caranya bagaimana? Penuhi jemaah, penuhi sembahyang berjemaah, insya-Allah Islam hebat. Selagi subuh kita tak penuh, selagi itu Islam kita boleh hebat. Sebab orang Islam masih tidur di rumah. Orang Islam tak nak keluar sembahyang subuh ramai-ramai. Di tengah-tengah orang sedang tidur, kita umat Islam dah bangun awal pada orang. Dah penuh surau, penuh masjid. Ini Islam hebat. Kita nak cerita hebat macam mana kalau kita masih tidur? Ketika orang sedang tidur, kita bangun tahajud. Islam itu hebat. Ingat pertolongan Allah akan datang kepada kita. Syarat dia ibadat waktu malam. Ini Islam. Allah dah bagi dah. Jadi bukan kita nak kena duduk, bermesyuarat, bincang, buat simposium, meeting macam mana, buat satu taklimat, buat satu lagi majlis. Tak payah majlis. Allah dah tulis dalam Quran. Allah dah sebut dah. Nabi bagi contoh dah. Bangun ibadah malam, bangun ibadah malam, bangun ibadah malam. Itu kehebatan Islam. Subuh datang ramai-ramai, penuhkan surau. Kita ada surau, biar penuh macam mana sembahyang maghrib, sembahyang subuh itu. Kita kena rasa bersalah. Kalau aku tak pergi ke surau hari ini, terkurang satu orang kat surau, akulah puncanya. Kena rasa, setiap orang rasa gitu. Kalau terkurang satu hari ini satu sah terkurang orang, akulah puncanya. Kalau semua orang Islam fikir itu, akan penuh. Jangan-jangan tak pergi, kita pergi. Apa tak punya kemudahan ada rumah keliling surau, keliling masjid, kenderaan ada, motor ada, nak jalan kaki boleh, kalau hujan lebat naik kereta pun boleh, bergerak semua. Dengar jalan, go. Sekarang subuh go 6-5 minit. Dulu subuh 5.45 boleh tak awal. Sekarang subuh 6-5 minit, dia lagi lambat ke subuh tu pun. Dia kata gelap lagi ni, gelap, kau main gelap tu. Budak sekolah dah bangun, dah nak pergi sekolah, dia subuh tak bayar lagi. Ya Allah, memanglah gelap, tapi waktu dah nak habis dah. Kita tuan, kita kena latih diri kita. Saya pesan pada diri saya juga ni, sebab nak istiqamah susah kan. Sebab tu kadang datang, kadang tak datang istiqamah. Latih dia macam mana? InsyaAllah bangun pagi, siap pergi ke sembahyang subuh. Keluar, laki-laki kena keluar, bergerak. Baru Islam itu hebat. Pergi berjemaah. Sebelum kaki kita melangkah ke mana-mana, kaki kita dah sampai ke rumah Allah di pagi hari. Sebelum mulut kita berkata apa-apa, tapi mulut kita dah baca Al-Quran pagi-pagi hari.
Sebelum telinga kita dengar benda-benda yang lain, telinga kita dah dengar surah-surah yang dibaca pagi-pagi. Sebelum mata kita tengok benda-benda lain, mata kita pertama sekali buka mata dah tengok Al-Quran. Bayangkan hebat tak Islam itu. Jadi Islam jadi lemah. Jangan sibuk kerana orang tu kuat, orang tu tak. Kerana orang Islam itu sendiri memberi laluan kepada mereka. Kalau kita hebat, orang lain tak akan berani. Cerita dia, saya bagi analogi dengan ambulans dia. So, kali tengok ambulans tu tengok ustaz. Oh, ustaz ni ambulans ni. Dia nak lawan, dia tak lawan ambulans ni. Kau jangan lawan ambulans, tak usah. Bagi laluan untuk ambulans, kita bagi laluan. Baik, adapun maksud ayat waliutim nikmati alaikum, supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, adalah berikut sebuah hadis yang berbunyi tamamun nikmati dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat Allah itu ialah masuk syurga. Allah nak sempurnakan nikmat kepada kita. Nabi kata kesempurnaan nikmat itu adalah Allah izinkan kita semua masuk syurga. Woi, kalau cerita syurga itu dah subhanallah. Nabi punya mohon kepada Allah Ta'ala, nak sangat-sangat umat dia masuk syurga. Ketika orang di padang mahsyar dah tak sanggup lagi dah tak boleh buat apa lagi dah, menunggu 50,000 tahun nak menunggu hisab dengan Allah Ta'ala. Berjumpalah dengan Nabi Adam AS. Nabi AS tak sanggup. Berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun tak sanggup untuk rekomen kita masuk syurga. Berjumpa lagi dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun tak sanggup. Berjumpa dengan Nabi Musa pun tak sanggup. Berjumpa dengan Nabi Isa pun tak sanggup. Terakhir jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ada apa masalah? Wahai Rasulullah, tolong mohon kepada Allah Ta'ala supaya kami dipercepatkan masuk syurga. Lambat nak menunggu, hitungan 50,000 tahun siapa-siapa tunggu di padang matahari. Ni nak tunggu matahari sekarang ni pun tak ada tahan. Nabi bersujud kepada Allah. Ummati. Nabi berkata, wahai Allah, umat aku ya Allah. Maka Allah perintahkan umat-umat Nabi, mari masuk syurga. 3 kali Nabi bersujud kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala supaya dibawa masuk semua umat-umat Nabi ke dalam syurga. Walaupun yang dia ada hanya sebesar zarah iman dia. Dia ada Nabi dalam hati dia, la ilaha illallah, ada dekat diri dia, keluarkan dia daripada neraka, masukkan ke dalam syurga semua. Begitu kasih Nabi dia itu. Ni nikmat Allah nak bagi kita semua. Tapi sayang, tu Nabi kata, semua umat aku, Nabi jamin, semua umat aku akan masuk syurga, kecuali yang tak nak masuk syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga? Maka Nabi kata, orang yang tidak mahu mengikut sunnah, tak mahu ikut aku, dia tak nak masuk syurga nanti. Macam mana orang boleh menentang Rasulullah? Ni akhir zaman ni, orang boleh menentang Nabi macam mana? Berani-berani pergi mencerca, menghina Nabi. Berani-berani boleh kata Nabi macam-macam. Ni benda-benda orang menghina Nabi ni zaman-zaman dulu dah ada, zaman jahilah lagi tak. Permulaan Quran, Islam diturun, Islam dikenalkan Islam, orang dah hina Nabi. Allah kata, kalaulah mereka kenal siapa itu Muhammad, kalau mereka tahu siapa itu Rasulullah, tentulah mereka tidak akan buat begitu. Orang yang hina Nabi ni kan, di akhirat besok, orang-orang kafir yang tak ikut agama ni, Islam ni, di akhirat besok dia menyesal sepaling-paling besar. Sebab dia kata, ya Allah, ini kan orangnya, kalaulah kami tahu dulu bila kat dunia, sekarang ada akhirat dah, tak boleh patah balik. Kalaulah kami tahu dulu inilah orangnya, pasti kami akan sanjung dia, pasti kami akan kasih dia, pasti kami akan sayang dia. Tapi masa dah berlalu, dah lepas dah. Sebab itu Allah kata, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihin. Rabbana absarna, wahai Allah, kami dah lihat dah, Allah, kami dah nampak dah macam mana rupa neraka tu. Wasami'na, kami dah dengar dah, ya Allah, macam mana jeritan-jeritan ahli neraka. Farji'na na'mal salihin, kembalikan kami, wahai Allah. Tolong kami, bagi kami patah balik, kembalikan kami ke dunia, ya Allah.
Farji'na na'mal solihin, kami nak buat benda baik je. Kami nak buat amal soleh ya Allah. Tak nak buat apa-apa lagi dah. Tak nak tom yam, tak nak TV, tak nak astro, tak nak semua, tak nak tiga rasa ke tak mau. Kami nak amal soleh je ya Allah. Kalau nak tahu, ini Allah sebut dalam surah Sajadah. Rabbana afsana wa samina farji'na na'mal solihin. Kita baca ayat itu pada hari Jumaat, kita tengok apa yang Allah kata. Ketika dah sampai kat sana, baru kita tersedar, Allah masa tu nak patah balik. Allah kata, no way man, no way. Jalan nak tutup. Hidup kita ini jalan sehala sahaja. Kecil, kanak-kanak, daripada baby, kanak-kanak, jadi anak muda, remaja. Lepas tu muda, tua, lepas tua bangga, lepas tu gol. Kan sempat bangga lah, gol. Dia tak gol, dia tak ada petang balik. Mana ada orang petang balik, muda petang balik jika nak tak ada. Orang tua yang jika nak dia, tu nyanyuk. Macam mana dah nyanyuk kan, buat macam mana? Allahu Akbar. Sifat tu tapi Allah tak ada jalan pada sampai ke alam sana, habis. Sebab itu nak amal soleh ini masih hidup saja. Masih hidup kat dunia ni je dah buat soleh. Nak semayang, nak mengajar Quran, nak tuntut ilmu, nak pergi baca-baca ilmu, silakan, pergilah. Sementara di dunia saja. Jangan dah mati besok baru teringat nak buat, dah habis. Kita mati tak payah semayang lah kan? Mungkin kita semayang terakhir isyak malam ni. Mungkin besok subuh yang terakhir. Siapa tahu? Lepas tu tak ada subuh lagi dah. Habis sampai hari kiamat tak ada subuh dah. Mungkin kita nak tengok Quran, jumpa yang kita nak baca tu malam ni yang terakhir, besok tak ada Quran dah. Bila mati tak ada baca Quran lagi dah. Orang pula baca Quran kat kita. Tu, bila nak buat apa-apa pun, ingat, ni masa yang Allah bagi semasa hidup. Tuan-tuan nak berkorban, korbanlah semasa hidup. Tuan-tuan nak bersedekah, sedekahlah masa hidup ni. Tuan-tuan nak mengaji Quran, silakan. Nak pergi belajar mengaji, ngajilah, belajarlah. Sementara hidup. Lepas ni dah tak ada. Yang kita berjalan kaki pergi majlis ilmu, Allah kira sebagai amal soleh. Ada masa hari Minggu, hari Ahad, nak bawa, nak pergi ziarah keluarga, pergilah. Itu semua amal soleh. Wasami'na farjina na'mal solihin. Kami dah buat amal soleh. Amal soleh, riba amal soleh. Ziarah keluarga, ziarah adik-adik, eratkan silaturahim. Ini perintah Allah, perintah Rasul. Kalau ini kita tahu, umurnya banyak peluang semasa umur kita ada untuk berbuat amal-amal yang soleh. Jadi, ni Allah kata, waliutimma ni'mati alaikum. Aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Yang ini Nabi kata, sempurnaan nikmat Allah Ta'ala itu adalah memasuki dalam syurga paling nikmat tentang. Juga daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa tamal nikmat, kesempurnaan nikmat itu al-mautu 'ala al-Islam, iaitu mati dalam beragama Islam. Itu paling nikmat, kata Sayyidina Ali. Semasa kita hidup ni, tidak ada nikmat yang paling besar melainkan bila kita mati dalam agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Minta kepada Allah Ta'ala, ikhlas dengan Allah Ta'ala. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah, wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ini semua doa-doa yang kita baca selalu, tuan-tuan. Sebab kita takut kita mati tidak dalam beragama Islam. Macam mana? Ketika dalam keadaan sakaratul maut, iblis datang mengganggu kita. Yang dapat rasakan masa itu adalah antara kita dan iblis itu saja. Orang lain tak sedar. Orang lain bukan tak tahu. Orang lain dengan hal urusan dia. Kita yang sedang dalam keadaan sakarat itu, mana orang tahu kita sakit seorang-seorang. Mana orang tahu malaikat maut sedang duduk dengan kita, sedang menjemput kita. Siapa pun tak tahu. Kita seorang-seorang ketika itu. Maka Nabi kata, kalau ada orang sakit, bantu dia. Tolong bantu orang sakit ini dengan baca surah Yasin. Temankan dia dengan bacaan surah Yasin, surah Ar-Rahman. Bacakan pada orang sakit, membantu dia. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kita ziarah orang sakit, doakan kepada dia, ya Allah, kalau umurnya masih panjang, ya Allah, kesembuhkan dia, ya Allah. Kalau umurnya dah sampai masanya, ya Allah, Kau ambillah dia, ya Allah, dalam keadaan beragama Islam, ya Allah, dalam keadaan yang baik, ya Allah.
Tapi doa ni kena pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Ya Allah, kalau umurnya dah sampai, Ya Allah, kau ambil lah Ya Allah, bisik kat telinga dia. Bangun dia masa tu juga. Kau kata kau doa aku pergi mati. Ini tuan-tuan sekalian, ini ayat dalam surah yang Al-Baqarah 150. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk semakin kuat beribadah kita dan semakin merasa nikmat kita kepada Allah Ta'ala. Yakin sungguh-sungguh bahawa Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah sentiasa membuka pintu taubatnya kepada kita selagi roh kita belum sampai ke kerongkong, ke gharghar. Ketika Allah Ta'ala, Nabi SAW sedang duduk temenung memikirkan tentang umat, turun malaikat Jibril AS. Wahai Rasulullah, apa yang sedang kau bimbangkan? Aku bimbangkan umat aku ini, wahai Jibril. Aku nak tahu umat aku ni macam mana Allah ampunkan tidak dosa dia. Kata Jibril, Allah ampunkan umatmu setahun sebelum meninggal. Setahun sebelum meninggal Allah ampunkan dosa kita. Lama Jibril. Boleh minta lagi tak kurang. Minta kurang lagi. Minta kurang dapat sebulan sebelum meninggal. Sebulan sebelum meninggal, sekalinya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita. Itu pun lama wahai Jibril. Minta turun lagi seminggu. Seminggu, minggu depan nak meninggal, minggu ni sempat tanya nak taubat, Allah ampunkan dosa kita. Seminggu pun lama wahai Jibril. Turun sehari. Maka setahun, turun sebulan, sebulan turun seminggu, seminggu turun sehari. Besok nak meninggal dunia, hari ini taubat, Allah ampunkan dosa. Itu pun lama Jibril. Turun lagi 1 jam. Pukul 9, pukul 10 meninggal, sempat taubat lagi ni, Allah ampunkan. Itu pun lama Jibril. 1 jam meninggal pun masih lama. Allah bagi tahu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagi tahu kepada Muhammad, selagi roh belum dicabut sampai ke gharghar, selagi roh belum sampai dekat tenggorokan ini, selagi itu kita sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Pemurah dan Penyayang, Allah tetap ampunkan dosa-dosa kita dengan syarat kita bertaubat. Sebab taubat sendiri adalah tanda kasih sayang Allah. Bukan semua Allah gerakkan hati untuk bertaubat. Sebab itu siapa yang tergerak hati untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah, tanda-tanda Allah sudah kasih kepada dia. Kalau siapa tak tergerak hati untuk bertaubat, Allah belum sampaikan kasih dia kepada dia. Tak dapat. Jadi kita yang kena gerakkan diri kita usah sedar bahawa ya Allah, kita kena taubat tiap-tiap hari kepada Allah kerana dosa kita tiap-tiap hari ada. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah sekali dulu kita akan jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Come